Hari ini kita sambung kepada nama Al-Quran yang ke-42, iaitu Al-Amr, perintah ataupun peraturan. Al-Quran ia sebuah kitab suci yang salah satunya membawa mesej, membawa isi kandungan berkaitan dengan perintah dan peraturan. Dalilnya tuan-tuan dalam surah At-Talaq ayat 5. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Zalik, demikianlah, amrullah, ia adalah perintah atau peraturan-peraturan Allah, anzalahu ilaikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada kamu. Demikianlah, kalau kita terjemah, demikianlah Al-Quran ini adalah peraturan-peraturan atau perintah-perintah Allah, anzalahu, yang mana Allah turunkannya, ilaikum, kepada kamu. Wa man yattaqillah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan hapuskan segala kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan membesarkan ganjaran-ganjaran pahala baginya. Suatu rujuk balik dalam surah At-Talaq ayat 5. Dan Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala berkata, Al-Quran dinamakan Al-Amr, yang bermaksud perintah, peraturan ataupun ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini umat manusia mesti mentaati hukum hakam Al-Quran, kerana segala hukum, peraturan dan perintah yang terkandung dalam Al-Quran merupakan suatu yang ditetapkan urusannya oleh Allah, sehinggalah ia disebut dalam bentuk sandaran kepada Allah, yang disebutnya dalam bahasa Arab tadi amrullah. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pun ada pengajian bahasa Arab ya, sedikit sebanyak, dia panggil mudhaf, mudhafun ilaih, ataupun dalam perkara disebut idhafah. Ya, amru itu disandar kepada Allah. Contoh macam kita lah, Abdullah, hamba Allah. Macam sekarang ni Baitullah, rumah Allah. Maka sesuatu yang disandar kepada Allah ni, tuan-tuan sekalian, ialah tidak ada yang mampu kita gambarkan dari segi kebesarannya, keagungannya, kehebatannya, kesempurnaannya. Sebab tu kita ni, manusia ni, setengah ulama kata kita ni sempurna. Kenapa kita sempurna? Kerana kita disandar kepada makhluk ciptaan Allah. Dia panggil makhluk ataupun khalqullah, ciptaan Allah. Maka Allah yang maha sempurna ni sudah tentu mencipta sesuatu yang sempurna. Cuma oleh kerana sifat kita makhluk, maka makhluk ni mesti dah ada kekurangan kalau nak banding dengan pencipta, iaitu Allah. Samalah juga disebut di sininya, apabila Al-Quran ini merupakan suatu peraturan, suatu hukum hakam, suatu perintah dan ketetapan Allah, maka dia adalah suatu yang amat sempurna. Dia tuan-tuan ya, sebagaimana saya selalu ulang pada tuan-tuan, saya tak naklah kita hurai banyak sangat, sebab benda ni benda mudah kita faham. Cumanya nak kena ada dalam hati saya, hati tuan-tuan, rasa keyakinan. Ya. Sebab ramai yang mengaku beriman pada Quran tapi tak cukup yakin lagi dengan Quran. Betul ya? Kau tak yakin-yakin. Ada orang ni tak cukup yakin, ada orang ni rasanya tak tahulah, tak cukup yakin dengan Quran. Sebab apa? Sebab kadang-kadang diminta untuk kita bentang aja berkaitan dengan hukum ketetapan Quran, bukan nak laksana lagi, nak bentang supaya dengar dulu. Tapi ada orang tak selesa, ada orang tak suka, tuan-tuan. Tapi harap-harap taklah berlaku pada hati saya, hati tuan-tuan. Ya, jangan ada dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, dalam hati anak cucu kita masih ada keraguan terhadap ketetapan Allah. Dalam bahasa Arabnya hukum, keputusan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Quran yang saya dengan tuan-tuan imani itu merupakan al-amrullah, suatu ketetapan Allah, perintah Allah. Baik. Nama Quran yang ke-43. Sepatutnya kita dah lama khatam ni, tuan-tuan ya. Tapi sikit lagi lah, insya-Allah boleh jadi hari ni khatam lah. Bulan lepas saya tak dapat hadir sebab demam denggi. Demam denggi. Ni dalam seminggu dua ni lah baru dapat mengajar dengan elok sikit lah, tuan-tuan ya. Rupanya demam denggi ni teruk juga kan. Sebelum ni kena kat orang, kita pun tak tahu juga. Bila mana kena tu, rupanya dia jadi lumpuh habis dah, tuan-tuan. Sendi-sendi kita apa semua sekali. Tak apalah, nanti rugi masa. Itu sekadar begitulah, tuan-tuan. Tuan-tuan tertanya kenapa lama tak jumpa tuan-tuan di sininya. Dekat sebulan lebih saya tak mengajar, gitulah. Baik, seterusnya nama yang ke-43 Al-Bushra. Ya, Quran ini namanya Al-Bushra, berita gembira.
Tapi dalam buku yang saya tulis ni, saya petik daripada kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dia bawa ayat keratan ayat sahaja. Surah An-Nam ayat 2. Tuan-tuan bacalah sebelum tu ya. Al-Quran ini, apakah Al-Quran? Huda. Quran adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Wa busyra. Quran ini juga sebagai pembawa berita gembira lil mu'minin, khususnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi Quran ini salah satu namanya busyra. Mengikut pandangan Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan Al-Quran ini dinamakan Al-Busyra, yang bermaksud berita gembira ataupun yang menyebabkan kegembiraan. Satu, dia bawa berita. Tapi Quran ini juga kalau kita baca, dia boleh menjadi suatu sebab-musabab yang membawa kegembiraan dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Baik, maka dikatakannya ia juga menyebabkan kegembiraan. Al-Quran membawa berita-berita yang mengembirakan atau menceritakan tentang kegembiraan orang-orang yang mendapat kenikmatan yang berkekalan dan berpanjangan daripada Allah Azza wa Jalla. Kegembiraan tersebut akan dapat dirasai oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nanti kita tanya, berita gembira tu untuk siapa dan siapa yang boleh rasa? Saya dengan tuan-tuan ni dapat rasa tak? Dia ada dua syarat tuan-tuan kalau tuan-tuan nak rasa kegembiraan yang dibawa oleh Quran. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Sebagaimana yang tuan-tuan baca dalam surah Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Ingat ayat ni ya? Pernah baca dah kan? Dalam surah Baqarah. Wa basyiril ladzi, Allah kata berilah berita gembira. Kepada siapa berita gembira tu? Allazina, kepada orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Wa amilus solihat, mereka juga telah melakukan amal-amal soleh. Saya terjemah telah tuan-tuan ya, sebab Allah guna perkataan dalam Quran itu dalam bentuk fi'il madhi. Pertama amanu ya, wa basyiril ladzina amanu. Amanu ni daripada perkataan amanah, cuma tambah waw, dia jadi waw jamaah. Maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang telah beriman. Wa amilu, sama juga dia ada waw jamaah. Waw jamaah ni waw yang menunjukkan perkataan tu untuk ramai. Kita tahu ya, mudah aja ngaji Quran ni, nak faham dia mudah ya. Ada waw tu waw jamaah. Ia waw menunjukkan perkataan tu ramai. Dan orang berita gembira itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang, maknanya ramai yang dapat berita gembira. Harap-harap dalam ramai-ramai itu, saya dengan tuan-tuan salah seorang yang dapat berita gembira. Tapi syaratnya pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Amal soleh itu pula kena banyak, baru dapat berita gembira. Mana tahu banyak? Wa amilus solihat. Mana-mana perkataan Quran, huruf akhirnya ada alif dengan ta maftuhah. Ya, bukan ta bulat. Ta bulat tu ta marbutah kan? Dia ta yang terbuka. Huruf akhir ada alif, ada ta. Wa amilus solihat, maka berilah berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Amal soleh yang banyak. Tuan-tuan dah banyak dah kan? Ke tak banyak lagi? Tak banyak. Dah banyak dah. Kau umur dah 60 dah 50. Mesti dah banyak beramal. Harap-harap gitulah. Ya, kalau tak banyak pun, yang sedikit pun harap-harap Allah terima semuanya. Okey. Maka berita gembiranya apa? Anna lahum, bagi mereka ni jannat, disediakan beberapa buah syurga. Yang ni yang gembiranya. Ya. Ada orang dapat satu syurga, ada orang dapat dua. Jannatan dalam Quran. Ya. Faman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa-siapa yang takut dan gerun kepada keagungan Tuhan. Dua makna. Ataupun dia dah mula rasa takut untuk dia berdepan dengan Tuhan. Orang yang ada rasa takut dalam hati dia ni, jannatan, dia dapat dua syurga. Ada orang ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada orang ni tuan-tuan, kalau siapa yang jenis bersegera. Tuan-tuan kalau sembahyang segera, baca Quran segera. Segera tu maknanya bila mana timbul rasa nak baca Quran, harap-harap saya tuan-tuan macam tu dah ya. Allah bagi rezeki pada saya, pada tuan-tuan. Rasa nak baca Quran, segera. Jangan pula rasa nak baca Quran, besok lah. Sebab besok pun masih ada kan. Betul lah. Saya dengan tuan-tuan ada tak lagi besok? InsyaAllah tuan-tuan. Tangguh. Orang yang tangguh ni payah dia nak dapat satu syurga.
Lepas tu ada ayat Quran kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kamu bersegera mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu. Dan paling-paling kurang yang jenis segera ni dapatkan sebuah syurga. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, ada ayat Quran yang cerita pasal sebuah syurga, ada ayat Quran yang cerita pasal dua buah syurga. Tapi ada ayat Quran yang beri berita gembira kepada kita. Ada orang ni jannat, mana-mana yang saya sebut tadi, yang ada huruf alif dengan ta akhir tu, maka ada orang ni berita gembira kepada mereka kerana disediakan untuk mereka beberapa buah syurga. Berapa buah tu tuan-tuan kita sedia maklumlah, ada 8 lah ya. Tapi satu-satu tu luah dia 7 tanda langit, 7 tanda bumi. Kalau dapat 8 agak-agak macam mana kita? Arduhas samawati wal ard. Luah satu syurga, 7 tanda langit, 7 tanda bumi. Dapat 8 pun okey lah ya. Kena lagi. Kita ni kalau orang bagi satu Shah Alam ni, kita seorang duduk agak-agak nak pergi mana? Kita pergi Tesco, kita jadi pembeli, kita pembayar, kita semua sekali yang pemilik, seronok lah. Tapi jangan risaulah dalam syurga tu. Kalau dalam satu kitab tafsir Imam As-Sawi, Al-Allamah As-Sawi, tafsir As-Sawi, tafsir yang mensyarahkan kitab Jalalain ya, dia kata seseorang ni tak kurang dapat 70,000 bidadari. Okey lah, kena lebih lagi. Ya dah tuan-tuan, kalau saya dengan tuan-tuan duduk seorang dalam syurga tu pula 7 tanda langit, 7 tanda bumi, nak buat apa kita? Itulah wallahu a'lam. Itulah berita gembira yang saya cerita tadi, berita gembira. Boleh tuan-tuan ya? Kerana apa? Kerana Al-Quran itu dinamakan Al-Bushra, pembawa berita gembira atau mengembirakan diri saya, diri tuan-tuan. Betul kalau tuan-tuan sedih baca Quran lah. Tapi ada orang tanya kita, ustaz, saya baca Quran tak hilang juga sedih ni? Sebab tak faham. Baca saja tak faham, payah juga nak hilang gembira, nak hilang sedih. Faham bagaimana? Bila mana kita baca Quran, kita pun faham bahawa segala hidup ini Allah yang tentukan. Kadang-kadang Allah bagi kita sedih, Allah bagi kita gembira. Itulah baru tahu gembira. Betul ya? Kalau tak pernah rasa sedih, mana tahu gembira? Macam sekarang orang tanya, ustaz, kenapa lah panah ni? Ialah sebab pernah rasa sejuk. Itu yang panah lah. Surau aircon, rumah aircon, masjid aircon, kereta pun aircon. Betul? Atau keluar sekejap tak ada aircon lah, panas. Itu baru tahu panas, sebab dah pernah rasa sejuk. Jadi sejuk dengan panas ni dia panggil pasangan yang menyempurnakan rasa sejuk sebab panas, yang tahu panas sebab sejuk. Masalah tak? Itu yang kita rupanya bila mana baca Quran baru kita faham. Betul ya? Macam sakit, masalah ke sakit? Rasa-rasa tak ada masalah, sebab dengan sakit itulah baru tahu sihat. Kalau tak ada sakit tak tahu sihat. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak naklah sakit dah. Kena. Nak tak nak sakit ni bukan masalah nak tak nak. Sakit ni, faham lah kan? Sakit ni bukan masalah nak tak nak. Nak pun sakit, tak nak pun sakit. Sebab Allah nak sempurnakan hidup. Wallahu a'lam, gitulah tuan-tuan ya. Jadi kalau sedih baca Quran, kalau tak hilang juga, mungkin kita tak faham apa hakikat kehidupan yang Quran cerita pada saya dengan tuan-tuan. Baik, yang ke-44. Sempat tak nak khatam ni? Ada 10 minit lagi. Tapi pandai-pandai pun datang lagi sekali, okey lah. Al-Majid. Al-Quran ini Al-Majid. Apa makna Al-Majid? Yang terpuji. Yang tuan-tuan baca Quran, ingat dulu. Dulu kita baca Al-Quranul Majid. Sekarang ni kita baca Quran Al-Quranul Karim. Rupa-rupanya bukan ada dua buah Quran, dua jenis Quran, nama dia. Ya baik, mana dalilnya? Dalam surah Al-Buruj ayat 21. Bal huwa Quranun Majid. Bal, sebenarnya atau bahkan huwa Quranun, apa yang engkau sampaikan kepada mereka itu, tu sedikit tuan-tuan sekalian huraian, bahkan bukan dia syair, bukan dia juga sihir, bahkan huwa Quranun, dia ada sebuah kitab Al-Quran Majid yang tertinggi kemuliaannya. Karim yang mulia, Majid yang terpuji, dan kepujian itu yang tertinggi, kemuliaan dan kepujian. Imam Badruddin mengatakan Al-Quran dinamakan Al-Majid, yang bermaksud ketinggian, kemuliaan dan kepujian. Hampir sama maknanya tuan-tuan, yang tak terhingga dan tidak terbatas.
Itu kepujian. Baik, di antara ketinggian dan kemuliaan Al-Quran, ianya terjadi dan terpelihara sehingga tidak berlaku padanya unsur pengubahan, penukaran, penambahan, pengurangan dan sebagainya terhadap isi kandungan Quran. Itu kehebatan dan ketinggian kemuliaan Quran. Dah umurnya 1400 lebih. Ia semenjak zaman Nabi dulu lah tuan-tuan diturunkan. Quran itu qadim, yang kita tidak tahu dia sedia kala, tidak ada permulaan, kerana Quran itu sifat Allah. Jangan terlibat dengan fahaman Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ni dia kata Quran itu baharu. Kenapa dia kata Quran itu baharu? Kerana dia bermula daripada akidah dia Allah tidak ada sifat, Allah hanya zat, Allah ni hanya diri, ya, tidak ada sifat. Adapun akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah itu ada sifat, sifat melihat, sifat mendengar, sifat berkuasa, sifat berkata-kata, kerana Allah itu tidak bisu. Maka sebab itulah Mu'tazilah mengatakan Quran itu baharu, kerana dia kata Allah tak ada sifat. Bila mana Allah tak ada sifat, berkata-kata itu tidak ada bagi Allah. Maka bila mana dah ada kata-kata, itu kata-kata yang telah diterjemah oleh Nabi, maka dia jadi baharu. Maka kalau kita kata Quran itu qadim, dia pun akan berhujah dengan kita. Allah pun qadim, Quran pun qadim. Ada berapa qadim? Maka bila mana dah ada dua qadim, kerana Quran pun qadim, Allah pun qadim, maka itu mustahil dia kata. Itu Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah ni golongan-golongan yang merajakan akal, dia kira logik akal. Sekarang ni ada golongan yang setengah ustaz-ustaz kita kata, ahli akademik kata, golongan liberal yang lebih merajakan akal. Kita guna tak akal? Kita guna akal, tetapi akal kita bersandarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka ini menolak Quran Sunnah, mereka merajakan akal. Itu golongan Mu'tazilah suatu ketika dulu. Tapi kita ni akidah Ahli Sunnah wal Jamaah beriktikad bahawa Allah itu ada zat, Allah itu ada sifat. Maka kalam Allah itu sifat Allah. Maka bila mana sifat Allah, dia qadim, kerana Allah itu qadim, ya, sedia kala. Apa makna sedia kala? Tidak ada permulaan bagi wujud Allah, bagi wujud sifat Allah. Maka dikatakan mulianya kalam Allah ini tidak ada sempadan, kemuliaan yang tidak ada sempadan. Boleh tuan-tuan ya? Adapun saya dengan tuan-tuan ni, kadang-kadang orang sebut tuan-tuan yang mulia, betul ya? Tapi ada lagi tak yang amat mulia, yang maha mulia? Kan kita ni kan, kita ni mulia je ya, ke yang maha mulia? Yang maha mulia tu agung. Yang teramat mulia tu sultan ke apa? Maka kita ni ada tahap-tahap itu. Tapi Quran ini tuan-tuan sekalian, yang tidak ada sempadan kemuliaannya, ketinggiannya, itu namanya Al-Majid. Sebab tu disebut di sini, bagi siapa yang ingin mendapat kemuliaan yang tertinggi, maka tuan-tuan dampingilah Quran. Kerana akhirat nanti Allah akan bagi kepada kita kemuliaan yang tertinggi. Sebab tu setengah-setengah sahabat ni tuan-tuan sekalian, dia mati di samping Quran. Ya, para aulia mati di samping membaca Quran. Doa lah tuan-tuan ya. Mati ni boleh juga kita doa. Ya Allah, kau matikanlah aku sekiranya mati itu baik untuk aku ya Allah. Boleh doa. Tapi tak payahlah doa gitu dah. Kena mati dah. Tak payah. Tapi cara mati boleh doa. Ya Allah, bila mana telah sampai ajal aku ya Allah, dalam pengetahuan-Mu ya Allah, Kau matilah ketika aku sujud ya Allah. Cara mati dalam hal keadaan sujud. Tapi boleh juga kita kata, ya Allah, Kau matikanlah aku bila mana telah sampai ajal aku dalam pengetahuan. Tapi aku harap Engkau panjangkan lagi umurku ya Allah, untuk beribadah, untuk apa-apa yang sepatutnya kita buat persiapan untuk bertemu Allah. Tapi kalau boleh ya Allah, bila mana telah sampai ajal, Engkau matilah aku semasa aku baca Quran ya Allah. Boleh ya? Dah minta ke belum lagi? Boleh ya? Mati dalam iman kena selalu sebut-sebut. Ya, mati dalam iman kena selalu sebut. Nanti mati masa baca Quran tapi tak beriman. Itu tak maulah ya. Wallahu a'lam. Baik, masa ada sikit lagi tuan ya. Dalam 1:40 berhenti ya. Yang ke 46. 45. Kalau baca 46 lagi cepat. Saya tertinggal. Yang ke 45. 45 ni Quran dinamakan Az-Zabur. Yang ni tuan-tuan dah sedia maklum ni tuan-tuan ya. Kitab Zabur asalnya diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Tetapi Quran juga disebut Zabur.
Ya, apa makna Zabur? Yang ni yang kita tak pernah terjemah. Tak pernah terjemah. Sebagaimana Quran juga disebut Alkitab. Dulu pun disebut Alkitab. Apa makna Alkitab? Terus kita tak pernah terjemah. Lebih baik tuan-tuan. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri anna al-ardha yarisuha ibadiyas salihun. Dan demi sesungguhnya, walaqad, dan demi sesungguhnya, katabna fi Zabur, kami telah tulis dalam kitab-kitab yang kami turunkan. Zabur ni juga dengan makna kitab. Ya. Bermakna lain. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab yang saya sebut tadi, Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang ditulis oleh Imam Zarkashi. Ya, min ba'di dzikri, selepas diturunkan, ya, setelah kami turunkan, sesudah ada tulisan pada Lauh Mahfuz. Az-Zikri itu Lauh Mahfuz. Annal arda, bahwa bumi ini, yarisuha ibadiyas salihun, bahwasanya bumi ini akan diwarisi ibadiyah oleh hamba-hambaku as-salihun, yang saleh. Ini tuan-tuan sekalian, kita kena yakin bahawa bumi ini suatu hari nanti, pentadbirannya, pengurusannya, pemerintahannya, Allah akan wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Sekarang ni buatlah dulu ya. Ni dengan cerita pula ni, nak bawa apa ni? Nak bawa apa Kak Shah Alam? Nak bawa Selena Gomez ke apa? Dah? Tahu tak ni? Tak tahu. Tuan-tuan kena ambil tahu juga. Tuan kan orang duduk kat Selangor, duduk tambah-tambah yang duduk Shah Alam. Ni nak kiamat lah ni. Kan? Kush kita. Nak kiamat ni katanya nak bawa Selena Gomez. Macam mana? Yang kata nak ada pesta Arab pula ni. Pesta Arab kat mana nak buat ni? Sunway Lagoon ke apa? Tak tahu kan? Sudah. Tuan-tuan kena ambil tahu semua. Tak apalah, walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan sekalian, yalah, bukan kata tak boleh berhibur, boleh. Ya, berhibur ni boleh. Islam tak pernah tolak hiburan, tapi hiburan yang kita kata boleh tidak melalaikan kita tuan-tuan sekalian. Boleh, nak nyanyi boleh, boleh. Tak ada masalah. Ada ustaz saya dulu. Orang dulu pun menyanyi juga. Ya, tak ada masalah. Lagu Kuda Kepang, Tudung Priuk, boleh tak ya? Ke tak boleh juga? Boleh. Ini lagu apa tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang lah, bukan kata tak boleh. Jangan kita faham bahawa Islam ini sempit. Jangan kita faham Islam ini sempit tuan-tuan sekalian. Islam ini luas. Islam itulah kehidupan. Selain daripada Islam itu bukan kehidupan. Islam ni mengajar erti, nilai kehidupan. Di mana kedudukan saya, di mana kedudukan tuan-tuan. Kerana dunia ni sebenarnya bukan tempat hidup. Saya selalu duduk pesan pada saya, pada tuan-tuan. Tapi saya yakin tuan-tuan dah cukup faham. Dunia ni bukan tempat untuk hidup. Dunia ni tempat menyiapkan ataupun menyediakan persiapan untuk hidup. Kenapa kata ulama? Kerana hidup ni selama mana ada mati, dia bukan hidup. Ya? Hidup ni selama mana ada mati, bukan hidup. Habis apa? Dia tuan-tuan sekalian, persiapan untuk menunggu mati, dan selepas mati kau ada kehidupan, namanya akhirat. Kalau berhibur pun takat-takat berhibur je lah tuan-tuan. Yang ada ni pun okey dah. Yang artis-artis yang ada, penyanyi-penyanyi yang ada ni okey dah ya. Kau tak cukup lagi. Nak bawa lagi daripada luar negara. Bukan kita menyekat tuan-tuan sekalian, tapi kodar-kodar je lah. Sampai nak buat pesta Arab tapi tak di Sunway Lagoon lah tuan-tuan, tertutup. Secara tertutup. Tapi Malaysia ni tak perlu sampai tahap tu lah. Nak bawa artis daripada barat. Risaulah kita tuan-tuan sekalian. Tapi walau bagaimanapun Allah menyatakan dalam surah Anbiya 105, ya, takat-takat kita boleh faham bahawa annal arda, bahawa bumi ini yarisuha, akan datang nanti, akan diwariskan oleh Allah kepada siapa? Ibadiyah, kata Allah, kepada hamba-hambaku as-salihun, yang soleh. Apa tentu walau bagaimanapun, apa makna Zabur? Zabur salah satu makna kitab-kitab yang diturunkan. Maka termasuklah Quran itu juga salah satu kitab yang diturunkan. Baik, nama Al-Quran yang ke-46, Al-Mubin. Ya, Al-Mubin, nyata, jelas. Ya, dalam surah Yusuf ayat 1. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat di dalam kitab Al-Quran Al-Mubin, yang jelas, yang nyata kebenarannya. Saya huraikan pada tuan-tuan. Guru saya dulu masa saya mengaji, dia kata apa? Cuba tuan-tuan buat satu persoalan. Apa lagi yang tuan-tuan tak faham tentang kehidupan? Maka Quran akan bagi jawapan yang jelas. Ya? Tuan tak faham pasal apa? Masalah ekonomi,
masalah kekeluargaan, masalah kehidupan, bermasyarakat, berkeluarga, berekonomi, berpolitik, apa lagi? Masalah apa yang tidak difahami. Maka Quran itu merupakan mubin, suatu penjelasan yang jelas, yang nyata. Boleh tuan ya? Kalau kita baca melalui ajaran Al-Quran, umat manusia akan dapat memahami segala kebenaran dengan terang, dengan nyata. Seterusnya dapat melaksanakan kebenaran tersebut dengan mudah dan berjaya. Sebab tu saya sebut sebelum ni, tuan-tuan sekalian, sedikit ulangan. Saya dengan tuan-tuan ni, bila mana saya dengan tuan-tuan tidak rujuk Quran, maka banyak kita lalui hidup dalam kekeliruan. Ya? Tuan-tuan rasa macam mana sekarang ni? Kan saya bawa contoh pada tuan-tuan. Kita makan, ni berapa ramai lagi orang masih keliru. Ada yang makan, dia nak kenyang, atau orang tu tak keliru. Tapi ada orang makan, dia bukan nak kenyang, dia nak sedap. Betul ya? Orang yang makan nak sedap ni, dia keliru. Betul tak ni tuan-tuan? Makan ni nak apa sebenarnya? Sebab apa makan? Makan ni sebab lapar. Betul ya? Ke tak lapar makan juga? Makan ni sebab lapar. Lapar tu lawan dia kenyang. Jadi makan nak kenyang, bukan makan nak sedap. Tapi ramai orang tanya restoran, tuan tahu tak restoran sedap kat mana ya? Dia kata saya restoran sedap, tak tahu restoran kenyang banyak. Makan nasi dengan telur mata kerbau, dengan kicap kenyang. Tapi tak boleh, siakap 3 rasa. Jadi bila mana nak sedap tu dia jadi susah sikit lah. Betul ya? Nak kena ada 3 rasa. Ada orang keliru lagi, dia makan bukan nak kenyang, dia makan nak bermewah-mewah. Betul ya? Kecil je makanan tu, kecil je, tapi harga dia mahal. Kenapa nak bermewah-mewah? Sama juga orang beli rumah. Orang beli rumah, majoriti saya dengan tuan-tuan, betul lah, nak beli rumah ni, nak beli rumah hak milik kekal, betul ya? Kena hak milik sementara. Tapi kita seronok lah tuan-tuan dapat rumah hak milik kekal. Kitanya besok nak mati dah. Kita cari sesuatu hak milik kekal, tapi kita tak kekal. Mana hak milik kekal? Syurga. Habis orang tuan-tuan sekalian kerja tuan-tuan sekalian tak kira halal. Bukan tuan-tuan lah, ada orang kerja punya dia tak kira halal haram, dosa pahala, dia tak kira sembahyang. Macam tuan-tuan alhamdulillah kerja berhenti sekejap, tuan-tuan dia nak sembahyang, ni nak sembahyang dah ni. Cuma pihak suraunya buat kuliah sekejap, harap-harap dapat 2 pahala sembahyang, pahala duduk sekejap. Tuan-tuan sekalian dalam surau dengan kuliah 5 minit lagi, boleh ya? Kena berhenti sekarang boleh juga. Tu pihak surau kata 1.40. Tapi ada orang tuan-tuan dia tak kisah, janji dia dapat dengan kerja dia dapat beli rumah hak milik kekal, sedangkan dia nak mati besok dia tak tahu. Macam orang beli kereta lah tuan-tuan, beli kereta nak warna, sama lah macam saya pun kan, pilih warna ke pilih kereta. Ini saya nak sebut ni contoh-contoh kekeliruan yang hidup tanpa jelas matlamat. Contoh, ada orang nak kereta warna merah tuan-tuan, nak beli kereta Proton warna merah, dia pergi kat kedai kereta warna merah tak ada, Proton warna lain ada. Tuan kedai kata, tuan ni Proton juga, tuan nak beli kereta apa? Proton. Ni Proton lah ni. Tak mau, saya nak yang warna merah. Jadi dia nak kereta Proton ke nak warna merah? Tapi bila dia kata warna merah ada tuan, tapi 3 bulan lagi. Tak apalah, saya naik bas dululah, tapi saya tunggu kereta yang warna merah. Bila mana sampai kereta warna merah, dia pun belilah kereta warna merah. Dia masuk dalam kereta tu, ada warna merah tak dalam kereta? Tak ada, merah duduk kat luar. Habis siapa yang tengok merah tu? Orang lain yang tengok. Tapi dia rasa puas, keliru Dia nak keperluan ke? Dia nak warna. Tapi sama lah saya dengan tuan-tuan kan? Betul? Oh, dapat warna merah seronok. Dan dapat kereta pun dia tak adalah buka tingkat tengok warna merah sambil-sambil bawa. Keliru. Habis bagaimana untuk hidup ni jangan keliru? Ada orang keliru sampai sekarang, tuan-tuan, umur 70 tak datang surau lagi, dia masih keliru dia bahawa dia ni umur panjang lagi ke apa. 70 ni bila-bila masuk dah tuan-tuan. Siapa yang petang ni, saya kata ni tengah hari petang ni, yang umur dia 60 3 tahun lagi mati, yang dah 60. Habis saya ni ustaz 65 70, ni bila-bila masuk mati. Yang umur macam saya yang muda-muda ni lambat lagi ya.
Betul? Lambat sikit lah kan? Ya ke ni tuan-tuan? Tak ada. Sebenarnya kalau kita masih rasa begitu, ni yang muda-muda ni kan, yang rasa saya lah, muda lagi ya. Lambat lagi tak? Ni keliru tuan-tuan sebab kerana mati itu tidak mengenal umur. Mati itu tidak mengenal sakit. Berapa ramai yang sakit tak mati, berapa ramai yang tidak sakit mati. Tak apa, tuan-tuan, adalah Quran memberi penjelasan yang jelas. Akhir sekali untuk hari ni lah, kita khatam bulan depan lah tuan-tuan ya. Bulan depan ada satu lagi sebelum Ramadan insyaAllah. Baik, yang ke-47 Al-Bashir. Sama dengan tadi tuan-tuan, dia tak perlu saya huraikan. Quran tadi Busyra. Busyra ni Quran tu berita gembira. Al-Bashir yang bawa berita gembira. Sebab tu dia hurai dua tadi. Baik, kita terus kepada 48 An-Nadhir. Sama juga tuan-tuan. Saya gabung kedua-duanya ayat yang sama dalam surah Fussilat ayat 4, iaitu Bashiran wa Nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Al-Quran ini ialah membawa berita gembira, Bashira wa Nadhira. Quran ini juga membawa berita amaran. Fa'arada aktharuhum, ya, dan daripada itu kebanyakan mereka berpaling engkar, tidak mahu mengetahui dan memahami. La yasma'un, bahkan dengan sebab mereka tidak menerima dan tidak mahu mendengar dan mematuhinya. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk akhir pada tengah hari ini, kita yang ke-47, 48 kita baca satu sahaja, iaitu Quran ini membawa berita gembira dan dia juga dalam masa yang sama membawa berita amaran. Ya, amaran bahawa saya dengan tuan-tuan akan berdepan dengan neraka. Saya dengan tuan-tuan berdepan dengan seksaan Allah. Bahkan bukan setakat akhirat, saya dengan tuan-tuan akan berdepan dengan ujian di dalam kubur nanti. Wallahualam tuan-tuan, dia tak usah boleh panjang sangat. Harap-harap saya tuan-tuan, Allah bagi rezeki pada saya, pada tuan-tuan, pada anak cucu kita, agar ada masa dalam hidup kita membaca Quran, memahami Quran, dan kita berdoa kepada Allah SWT, moga-moga Allah hidupkan saya dengan tuan-tuan dan anak cucu kita dalam sentiasa dalam rahmat, hidayah, taufik daripada Al-Quran Al-Karim insyaAllah. Baik, setakat itu dulu tuan-tuan. Cuma dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, dan kami pada hari ini kami belajar tentang Al-Quran-Mu ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami agar kami dapat memahami Al-Quran-Mu sebagaimana Engkau berikan kefahaman yang benar kepada Nabi-Mu ya Allah. Engkau hidupkanlah kami dengan masa-masa untuk kami membaca Al-Quran-Mu, memahami Al-Quran-Mu, beramal dengan Al-Quran-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau berikan rezeki kehidupan dengan Al-Quran kepada para sahabat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, dan kami rezekikanlah kepada kami agar kami dapat syafaat Al-Quran-Mu di akhirat nanti ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.